Dasar Kaunseling Negara akan diperkenal bagi menangani isu kesihatan mental dalam masyarakat dengan pemerkasaan perkhidmatan kaunseling. Yang memerlukan khidmat bimbingan dan kaunseling boleh terus menghubungi kaunselor secara dalam talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Azina. Kami daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan tentang isu-isu topik tentang kaunseling. Jadi, saya akan mulakan tentang apakah itu kaunseling. Maksud, satu interaksi antara kaunselor dan klien akan membantu klien untuk si masalah mereka, menerokai perasaan mereka dan menerokai pemikiran mereka. Terdapat persamaan antara bimbingan dan juga kaunseling, di mana bimbingan merupakan satu proses membantu individu mengatasi dan menangani masalah. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang isu kaunseling, kami telah sebulat suara dan bersetuju untuk menemu buah seorang kaunselor di SMK Alopong, Cikgu Azwan bin Aminuddin. Cikgu Azwan kini telah bekerja sebagai kaunselor yang berlesen dan berkhidmat selama lebih daripada 20 tahun. Azwan juga merupakan seorang kaunselor yang berpengalaman dan dia juga telah memberi khidmat kaunseling kepada pelajar-pelajar yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Chalun. Nombor matrik saya ialah 277320. Setelah membuat temu bual dengan Encik Azwan, beliau telah berkhidmat sebagai seorang kaunselor sebanyak 23 tahun. Beliau mula berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling di SMK Pangkalan TLDM dari tahun 2000 hingga 2003. Selepas itu, beliau berpindah ke SMK 45 Bukit Kantang dan berkhidmat dari tahun 2003 hingga 2023. Dan pada tahun ini, beliau berkhidmat di SMK Alopong. Beliau tidak terlibat dalam sesuatu bidang pengkhususan dalam bidang perkhidmatan kaunseling ini. Kerana beliau sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah perlu mengendalikan berbagai perkara daripada guru kepada pelajar. Contohnya masalah peribadi, masalah keluarga, masalah pelajar dan masalah kerjaya itu sendiri. Di penghujung semester diploma, beliau ingin membuat pilihan tentang ijazahnya. Pada masa itu, terdapat beberapa pelajar yang semester 2 yang belajar program bimbingan dan kaunseling dan ingin membantu beliau untuk membuat ujian personality. Selepas membuat ujian, keputusan tersebut menunjukkan beliau sesuai untuk menjadi guru kaunseling. Beliau percaya persekitaran akan membentuk manusia dan mempengaruhi ujian personality tersebut. Maka, beliau meletak sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling di pilihan pertama. Akhirnya, beliau mendapat pilihan pertama, iaitu sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling. Walaupun tahun pertama dalam belajar kaunseling beliau agak keliru, namun persekitaran membentuk personalitinya dari semasa ke semasa. Soalan keempat ialah teori yang menjadi panduan kepada pihak kaunselor dalam memberikan khidmatan kaunseling. Dan jawapan yang diberikan ialah teori yang menjadi panduan kepada kaunselor ini dalam memberikan khidmatan kaunseling ialah integrasi terapi tingkah laku emotif rasional, iaitu REBT. Teori ini adalah teori yang telah menjadi kebiasaan dan keselesaan yang digunakan oleh pihak kaunselor kerana beliau mempercayai bahawa tingkah laku seseorang individu dibentuk melalui pemikiran. Walau bagaimanapun, pada fasa awal atau fasa penerokaan, kaunselor ini telah menggunakan teori pendekatan humanistik supaya dapat mewujudkan suasana selesa di antara kaunselor dan juga klien. Soalan kelima pula ialah teknik yang diaplikasi semasa sesi kaunseling dijalankan. Dan jawapan yang diperoleh ialah seperti kebiasaan, teknik mendengar merupakan teknik yang paling penting kepada semua kaunselor untuk membuatkan klien yakin dan percaya untuk terus bercerita kepada kita. Teknik bayangan, teknik bacaan dan juga teknik memberhentikan pemikiran klien apabila klien terus berfikiran negatif. Menurut kaunselor, sebagai negara yang multinasional, adalah penting kepada kaunselor untuk memahami semua klien yang mempunyai konteks budaya dan agama yang berbeza. Kaunselor sendiri mempunyai pengalaman dalam mendapat klien yang berlainan bangsa dan agama seperti China dan India. Seterusnya, konteks demografi juga menyebabkan klien mempunyai corak budaya yang berbeza.
dapat disimpulkan bahawa kaunselor memainkan peranan yang sangat penting dalam mengadaptasi budaya pelbagai bangsa dan agama terhadap klien yang didapatinya, kerana peranan kaunselor atau tanggungjawab kaunselor bukanlah sesuatu yang mudah. Jawapan kaunselor iaitu di sekolah lama SMK Panglima, saya lebih mudah diterima oleh masyarakat di situ sama ada ibu bapa, guru-guru maupun pelajar-pelajar di situ. Mereka faham tentang peranan guru kaunseling. Namun, sejak saya berkhidmat di SMK Alor Bongsu sepanjang 9 bulan ini, saya mendapati penerimaan masyarakat di sini terhadap guru kaunseling masih pada tahap yang minimum. Ibu bapa dan pelajar-pelajar di sini untuk mendapatkan ibu bapa sanggup datang berkongsi masalah dan diharapkan ibu bapa sedar bahawa guru kaunseling adalah tempat rujuk kepada mereka jika anak-anak menghadapi masalah. Seseorang guru kaunseling perlu mempunyai karakter suka dengan orang ataupun suka berinteraksi dengan manusia. Sebaliknya, jika seseorang guru kaunseling tidak berpersonaliti sosial, maka dia tidak minat menjalankan sesi kaunseling. Kedua, seseorang guru kaunseling perlu bersifat tenang. Ketiga, seseorang guru kaunseling bersikap mudah mesra ataupun mudah didekati supaya mudah diterima klien. Antara kemahiran yang penting adalah seseorang guru kaunseling mampu menerima kliennya tanpa syarat. Kedua, seseorang guru kaunseling perlu mempunyai kemahiran asas kaunseling seperti kemahiran melayan, kemahiran mendengar dan kemahiran mengenal pasti masalah. Ketiga, seseorang guru kaunseling perlu mempunyai pengetahuan asas kaunseling. Akhirnya, seseorang guru kaunseling perlu mempunyai pengetahuan tentang teori kaunseling juga. Selamat sejahtera, nama saya Chong Yawen, nombor matrik 278237. Setelah bertemu dengan Encik Azwan, beliau telah menghadapi beberapa cabaran. Cabaran yang pertama adalah cabaran berkomunikasi pada tahap umur yang berbeza. Encik Azwan mengatakan bahawa umur beliau yang semakin meningkat telah menyebabkan beliau sukar untuk berkomunikasi dengan klien yang pada tahap remaja kerana pemikiran remaja masih belum cukup matang untuk berfikir secara rasional dan objektif. Cabaran yang kedua adalah cabaran kepercayaan. Beliau mengatakan bahawa perkembangan sosial media telah mempengaruhi pemikiran dan nilai remaja dan menyebabkan mereka kurang yakin apabila bertemu dengan orang lain. Cara yang digunakan oleh Encik Azwan adalah menggunakan personaliti yang mesra untuk menerangkan maklumat berkaitan kaunseling kepada klien yang ingin datang. Beliau akan menjelaskan bahawa kaunselor adalah terikat dengan etika kerahsiaan supaya klien dapat meluahkan perasaannya dengan lebih selesa. Isu semasa yang berkaitan adalah isu kepercayaan dan kefahaman masyarakat. Kebanyakan orang kurang percaya kepada kaunselor kerana mereka takut isu yang akan disebabkan oleh kaunselor, tetapi mereka lebih selesa apabila meluahkan masalahnya dalam media sosial walaupun dengan orang yang tidak kena-mengena. Selain itu, mereka akan menganggap perkhidmatan kaunseling hanya untuk orang yang bermasalah sahaja. Sebenarnya juga boleh untuk orang yang memerlukan satu bantuan dalam kehidupan. Kursus yang dihadiri oleh Encik Azwan adalah disediakan oleh majikan, Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Perak. Selain itu, beliau juga mengikuti kursus berasa iaitu pembimbing rakan sekerja yang diadakan di Institut Aminuddin Baki. Beliau juga menghadiri kursus yang dianjurkan oleh Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif yang berbincang dengan hypnoterapi. Ini dapat membantu beliau dalam membuat penerokaan terhadap klien kerana beliau dapat menggunakan cara yang lebih sesuai dan efektif kepada kliennya. Hai dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan sekalian. Nama saya ialah Lim Pero dan nombor matrik saya ialah 277974. Melalui temu bual dengan kaunselor Encik Azwan, saya berpendapat dalam kehidupan harian, kaunselor memainkan peranan yang amat penting sebagai pembimbing dan penasihat bagi individu yang menghadapi pelbagai cabaran. Untuk memberikan sokongan yang relevan,
kaunselor perlu sentiasa mengikuti perkembangan dan isu semasa dari semasa ke semasa serta memiliki pemahaman yang amat mendalam terhadap isu atau cabaran yang dihadapi oleh individu. Secara ringkasnya, kaunselor adalah pendengar yang berpengalaman dengan memberikan bantuan kepada semua orang. Sejak pandemik COVID-19, kaunselor Encik Azwan telah menyatakan dia mengalami cabaran dengan tiada kliennya yang mampu bersemuka atau menerima perkhidmatan kaunseling secara talian ataupun berfizikal. Selain itu, pelajar juga mengalami masalah tekanan yang amat signifikan. Untuk berjaya dalam bidang kaunseling, ia adalah amat penting dengan menitik beratkan keinginan dan minat dalam bidang tersebut. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Daihe, lecture nombor saya 277950. Sekarang saya akan present tentang refleksi demo buah kami. Sesi demo buah berjalan dengan lancar dan Cikgu Azwan memberikan maklum balas yang berharga tentang perkhidmatan kaunseling di sekolah. Beliau membuka pintu kepada pemahaman tentang teori yang menjadi panduan dalam kaunselingnya, seperti intervensi terapi tingkah laku emotif rasional (REPT). Prinsip utama terapi ini adalah bahawa bukanlah peristiwa luaran itu menimbulkan emosi dan tingkah laku seseorang, tetapi lebih kepada keyakinan dan tafsiran individu terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Ini memberikan latar belakang teoretika yang penting bagi kami dalam memahami pendekatan beliau terhadap kaunseling. Selain itu, Cikgu Azwan turut berkongsi teknik-teknik dan kaunseling intervensi yang digunakan, terutamanya teknik mendengar. Cikgu Azwan berkata tentang kepentingan teknik mendengar dalam konteks kaunseling. Kemahiran mendengar aktif bukan sekadar menangkap kata-kata klien, tetapi melibatkan pemahaman mendalam dalam isyarat bukan lisan, nada suara dan emosi yang mungkin tersirat. So ini memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang kaunselor berinteraksi dengan kliennya, dan guna teknik-teknik yang betul adalah sangat penting untuk berkomunikasi dengan klien. Beliau menyentuh cabaran dan usaha yang diambil untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap peranan kaunselor. Ini memberikan kami pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika dan cabaran yang mungkin dihadapi dalam mendapatkan sokongan masyarakat.